wabarakatuh. Bab kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke-50. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dhalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha, rawahu Ahmad. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana jiwa yang mati dalam keadaan bersaksi dengan sepenuh hati dan yakin bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku pesuruh Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Musnad Ahmad. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'az radifuhu ala rahli qala ya Mu'az bin Jabal qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika qala ya Mu'az qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika thalathan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nas fayastabshiru? Qala izan yattakilu wa akhbara biha Mu'az inda mautihi ta'athuman, rawahu Bukhari. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas tunggangannya sedangkan Sayyidina Mu'az membonceng di belakang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'az, jawab beliau, labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Saya hadir wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, wahai Mu'az. Beliau menjawab, saya hadir wahai Rasulullah. Baginda melakukan demikian sebanyak 3 kali. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Muhammad ialah pesuruh Allah setulus hati akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Mendengarkan berita gembira itu, Sayyidina Mu'az berkata, wahai Rasulullah, adakah boleh saya khabarkan berita gembira ini kepada orang ramai supaya mereka bergembira? Baginda bersabda, jika demikian mereka akan berpada dengan berita gembira itu lalu berserah, yakni mereka tidak akan beramal. Sayyidina Anas berkata bahawa Sayyidina Mu'az memberitahu hadis ini kepada orang ramai ketika akhir hayatnya kerana takut berdosa, iaitu menyembunyikan hadis. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan, para mufassir hadis telah mentafsirkan hadis-hadis yang menyatakan bahawa hanya dengan penyaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seseorang itu diharamkan daripada api neraka kerana dengan 2 maksud. Pertama, dia tidak kekal dalam api neraka, yakni tidak seperti orang kafir dan musyrikin. Mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, walaupun mereka masih juga dimasukkan ke dalam neraka untuk suatu tempoh akibat amalan buruk mereka. Kedua, penyaksian terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebenarnya merangkumi agama Islam yang sempurna. Sesiapa sahaja yang membuat penyaksian itu dengan hati yang benar dan kefahaman yang mendalam, pasti kehidupannya menepati agama Islam sepenuhnya. Alhamdulillah, Tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca
dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah thayyibah, itu kalimah iman, kalimah la ilaha illallah. Hadis pertama, hadis pada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni kita minggu lepas baru kita ceritakan dia. Salah seorang sahabat Nabi yang paling tahu tentang halal haram dan dihantar menjadi tenaga Islam di Yaman. Muaz bin Jabal. Dalam hadis ini Muaz menyebutkan bahawa Nabi SAW mengatakan ma min nafsin tamu tu, tidak ada manusia yang mati sedangkan dia tashhadu alla ilaha illallah, mati dan dia menyaksikan. Jadi maksud dia sebelum dia mati dia membuat penyaksian syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kata Nabi SAW, yarji'u dzalika ila qalbin muqin, yang mana penyaksian itu dengan penuh yakin dalam hati dia, melainkan ghafarallahu laha, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa dia. Itu hadis yang pertama. Kemudian pengarang dia bawakan hadis yang ke-51, hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni salah seorang sahabat Nabi. Ada beberapa kali Anas bin Malik kalau ikut susunan yang paling banyak meriwayatkan hadis dia yang ketiga. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dia yang ketiga. Anas bin Malik. Dia ada meriwayatkan hadis disebutkan dalam 2286, kalau tak silap saya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jangan terbaliklah, Malik bin Anas lain. Itu Imam Malik, Imam Mazhab. Ini Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia pada kecil, umur dia 10 tahun, mak dia serahkan dia menjadi pembantu Nabi. Ummu Sulaim, mak dia nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Ummu Sulaim ni dia orang biasa, orang kampung. Dia tengok banyak sahabat-sahabat lain orang Ansar. Ansar ni golongan Madinah, tolong Nabi, bagi bagi harta lah, bagi ini, tolong Nabi, macam-macam. Yang ada tu masing-masing membantu Nabi. Ummu Sulaim ni dia tak ada apa nak bagi. Cuma dia ada seorang anak yang cukup disayang, yang namanya Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik umur 10 tahun, dia datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku tak ada apa aku nak bagi. Aku tengok orang lain bagi tu, bantu tu, aku tak ada apa nak bagi, kata Ummu Sulaim. Kata, aku hanya ada anak je seorang ni, Anas bin Malik. Maka dia serahkan anak dia. Aku serahkan anak aku ni pada engkau Rasulullah, jadi pembantu Nabi SAW. Dan mak dia pesan, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah untuk anak aku ini. Maka Nabi SAW dia doakan untuk Anas bin Malik. Ada 3 B dia doakan. Banyak harta, banyak anak, dan juga banyak umurnya. 3 B. Umurnya panjang, hartanya banyak, dan cucunya banyak. Betul. Anas bin Malik ini merupakan sahabat Nabi yang paling panjang umur dan yang terakhir mati. Dia mati bagi yang di Basrah kan, dia sahabat Nabi yang terakhir mati. Dia meninggal 93 Hijrah. Kalau 93 Hijrah campur 10 tahun, umur dia sebelum Hijrah, jadi umur dia 103. Panjang, 103 umur dia. Dan dia memang, harta dia memang banyak, anak cucu dia memang ramai. Jadi makbul doa Nabi pada dia. Banyaklah dia membantu Nabi, rapat dengan Nabi 10 tahun. Dia pada umur 10 tahun tu memang dia berkhidmat dengan Nabi lah. Segala-galanya, rumah Nabi tu rumah dia, dan Nabi anggap Anas bin Malik ni seperti anak dia sendiri. So dalam hadis ini disebutkan bahawa hadis Anas ni dia menceritakan bahawa satu ketika dia bercerita dengan Muaz. Kalau kita tengok hadis ni, kita akan tengok dia punya korelasi antara hadis tu. Kalau yang hadis ini riwayatkan oleh orang tua, dia cerita orang tua kan. Kalau kanak-kanak, dia akan hadis tu cerita tentang kanak-kanak, umur sederhana. Ini macam hadis Anas ni ceritakan tentang Muaz. Muaz ni umur 18 tahun. Jadi
Dia orang tu berkawan-kawan jumpa Nabi, dia dapat cerita tu. Jadi bila kita dapat rasalah suasana tu. Jadi dia mengatakan satu ketika bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Muaz dalam satu perjalanan, dia kata, dalam satu tunggangan. Ketika itu Nabi berkata kepada Muaz, "Ya Muaz bin Jabal." Kemudian Muaz dijawab, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daita." Kemudian qala ya Muaz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daita, 3 kali. Ini cara Nabi. Kita minggu lepas kita ada cerita, Muaz ni antara orang yang Nabi doakan, dan juga Nabi kata, "Aku sayang pada engkau Muaz," kan. Dan dalam hadis ni kita baca, Nabi dia panggil Muaz ni, "Wahai Muaz." Cara Muaz dia jawab tu, "Labbaika wa sa'daita." Muaz. Kemudian Muaz dia jawab, "Labbaika wa sa'daita." Wahai Muaz, dijawab lagi 3 kali. Labbaika wa sa'daita. Labbaika maksudnya, aku menyambut seruan engkau dan taat apa yang kau kata. Wa sa'daita, dan aku mohon supaya sentiasa membantu aku berterusan. Ini adab para sahabat kan, dia menggunakan bahasa yang cukup halus. Bila diseru tu, bila Nabi panggil sahabat, dia kata, "Labbaika wa sa'daika." Labbaika wa sa'daika. Maksudnya kalau panggilan Nabi tu, aku sambut panggilan kau ya Rasulullah, dan aku taat pada engkau. Wa sa'daika, dan aku mohon sangat supaya engkau doakan aku, bantu aku berterusan. Itu kata-kata sahabat memang cukup halus dengan Nabi. Ini Muaz. Jadi Nabi SAW mengatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah." Tidak ada pun seorang manusia yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Dia kata, sidqan min qalbi, dengan penuh benar dalam hatinya, illa, melainkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haramahullahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan dia daripada api neraka Allah. Maksudnya dengan kalimah la ilaha illallah, kalimah tayyibah itu sidqan fi qalbi, benar dalam hati, yakin betul dalam hati, maka haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan dia daripada api neraka Allah. Bila dengar begitu, qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nas, boleh tak aku ceritakan ini? Ceritakan perkara yang mengatakan syahadah itu dah boleh lepas daripada api neraka. Afala ukhbiru bihin nas faistabshirun, supaya mereka bergembira dengan berita ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan yatakiluna, wa akhbara biha Muaz inda mautihi ta'athuman. Dia kata, kalau kau bagi tahu sekarang, dia kata, kalau kau bagi tahu, maka mereka ni semua akan berpada dengan kalimah tayyibah. Cukuplah kalimah la ilallah, tak payah buat, tak beramal langsung kan. Duduk itu sikit-sikit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak payah kerja dah kan. Duk percaya gitu je. Janganlah sampai peringkat begitu. Tetapi Anas bin Malik ni, hadis Anas dia beritahu, wa akhbara biha Muaz, tapi Muaz dia ceritakan juga kisah ni dia dengan Nabi tu, yang labbaika wa sa'dai, dia ceritakan juga inda mautihi ta'athuman, sebelum dia mati. Dia ceritakan juga ni, takut sebab dia takut dia berdosa, dia tak menyampaikan hadis ini. Kelebihan kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jadi sebelum Muaz dia mati, dia ceritakan juga. Muaz kan semalam kita cerita, dia 18 tahun, 36 tahun kan. Anas ni sampai 103 tahun kan. Jadi Anas ni sebelum Muaz mati tu, dia dapat hadis ini daripada Sayyidina Muaz. InsyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita dengar hadis ini, kita faham betapa pentingnya kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah. Moga ada dalam kita semua. Wallahu a'lam. Subhanallah. Sallallahu